Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati muslimin, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi hidayah kepada kita, Allah telah memberikan umur kepada kita, Allah memberikan sedikit kekuatan kepada kita dan bermacam-macam lagi nikmat yang tidak terkira pada hari ini, insya-Allah pada hari esok dan seterusnya, dan dipanjangkan umur kita dalam keimanan dan kebaikan insya-Allah. Kita hari ini sudah masuk ke 7 Muharram. Betul 7? 7 Muharram 1436 Hijriah. Dan bila kita menjengah masuk ke tahun baru, bermakna umur kita dari dunia makin bertambah, ke alam kubur kita makin dekat. Kita bincang bab umur, kita bincang bab kehidupan, kita bincang bab masa. Masa berjalan terlalu pantas. Hari ini kalau sedar tak sedar, tuan-tuan perasan zuhur makin cepat, masuk awal waktunya. Begitu juga maghrib pun dah tak sampai pukul 7 dah maghrib dah. Makin cepat makin pantas masa berlalu. Begitulah perumpamaan tahun-tahun ataupun masa di hujung-hujung zaman ataupun akhir zaman ataupun dekat dengan kiamat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, sejam pula bagaikan seminit. Cepatnya masa berlalu. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian sebab dia bermain dengan masa, dia ditinggalkan oleh masa, dia banyak buat kerja-kerja yang tak sepatutnya dia buat, sedangkan masa terus berjalan, terus berlalu. Kita ada masa kita ibadat, ada masa kita tidur, ada masa kita bermain. Kalau nak kira ibadat kita satu hari berapa minit agak-agaknya, mungkin tak sampai 1 jam sembahyang kita, mungkin setengah jam saja sembahyang kita dalam masa 24 jam yang Allah beri kepada kita. Itu pun sembahyang belum tentu lagi berkualiti, belum tentu lagi khusyuk, dan belum tentu lagi menepati SOP yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 24 jam yang setengah jam tu. Kemana pula perginya 23 jam lebih lagi. Allahu Akbar. Yang ni saya sebut tuan-tuan, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Masa diisi dengan iman dan amal saleh, maknanya masa itu diisi dengan macam mana nak mempertingkat dan menguatkan keimanan. Sebab al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia boleh bertambah, dia boleh kurang, dia boleh surut. Macam mana aku nak tambahkan iman aku? Sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah satu hari diajak sahabat-sahabat yang lain, mari kita mempertingkatkan iman kita. Mari kita mempertingkatkan iman kita. Maka sahabat-sahabat yang lain pun pergilah ikut belakang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya sampai ke satu tempat ada kumpulan zikir, kumpulan zikrullah, dan mereka join kumpulan tersebut. Rupa-rupanya barulah sahabat faham Umar nak menyebut cara nak mempertingkatkan iman kita ialah join majlis-majlis mengingati Allah, zikrullah, sebut nama Allah. Maknanya illal ladzina amanu wa amilus salihat, masanya digunakan untuk zikrullah, sama ada berkumpulan berjamaah ataupun seorang diri. Dari rumah nak ke pejabat,
mungkin 1 jam, mungkin setengah jam. Kalau jam tu ada aksiden mungkin 2 jam. Seberapa ramai manusia rugi dalam tempoh 1 jam, 2 jam ataupun setengah jam. Kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yani orang-orang yang fikir beriman, setengah jam ni sempat aku pertingkatkan iman aku. 1 jam ni rugi kalau aku duduk tengok kiri kanan, tak buat apa-apa, baik aku berzikir. Sebab dengan zikrullah dia meningkatkan iman kita. Allahu akbar. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maknanya masa kita diisi dengan amal yang saleh. Ini amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik, bagi salam kepada orang, baca Quran. Amal-amal yang saleh lagi, beri makan kepada orang. Amal yang saleh lagi, bantu orang. Termasuk amal saleh, datang ke masjid lebih awal. Itu amal saleh. Duduk dalam masjid ni, tuan-tuan, tak buat apa pun, janji asalkan yang iktikaf, turun rahmat Allah, pahalanya berjalan walaupun tidur. Sebab sebaik-baik rumah ialah rumah Allah, sebaik-baik tuan rumah ialah Allah, sebaik-baik tetamu ialah tetamu yang datang berkunjung ke rumah Allah. Dan Allah tidak pernah mensia-siakan tetamu yang datang berkunjung ke rumahnya. Cuma kita tak nampak apa yang dibekalkan oleh Allah kepada kita dengan buah tangannya. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut soal ma'al hijrah, dia berkait dengan umur kita, dia berkait dengan masa kita. Dan ingat Nabi SAW pernah berpesan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu ialah umurnya panjang, baik pula amalannya. Beruntunglah siapa-siapa yang jadi warga emas dalam masjid ni, sebab umurnya panjang. Beruntunglah siapa-siapa dah umur 60 tahun, apatah lagi 70 tahun yang melangkaui umur Nabi SAW yang sekadar 63 tahun. Untung dan mujur, nasib baik, syukur alhamdulillah. Tapi tengok pula pada amal kita. Sebaik-baik manusia kata Nabi ialah umurnya panjang, perangainya baik, akhlaknya baik, amalnya baik. Makin umur tua makin ingat Allah, makin umur tua makin ingat mati, makin umur tua makin kuat ibadat, makin umur tua dia makin insaf, makin umur tua makin muhasabah diri, makin umur tua makin diperbaik hubungan antara sesama manusia. Inilah dikatakan sebaik-baik manusia. Dia berkait dengan masa, berkait dengan umur. Wasyarrun nas, sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia, sehina-hina manusia, umurnya panjang tapi buruk perangainya. Umurnya panjang tapi huduh amal ibadatnya. Umurnya makin tua makin tak sedar diri. Allahu Akbar. Pernah saya tuan-tuan tengok atuk dah tua dah, bawa cucu, ingat jalan mana-mana, upam pergi jalan kedai sport toto. Sebab time muda dah ke situ tempat dia, sampai ketua ke situ tempat dia. Nenek masih lagi pakai skirt. Allahu Akbar. Bila nak tutup aurat tak tahulah. Dan nenek lah. Maknanya kata Nabi, makin tua makin hodoh perangainya, tak bertambah amal ibadatnya. Ia ni dikatakan sejahat-jahat manusia. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kumpulan yang pertama. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita umur panjang tapi baik amal ibadahnya. Sebab itu alhamdulillah lah kalau di Malaysia ni tuan-tuan, biasa sebut masjid-masjid surau-surau dipenuhi dengan warga emas. Warga emas, alhamdulillah. Tapi
Di luar lagi ramai warga Mas yang tak datang. Boleh kira lah berapa dalam surau, berapa dalam masjid. Yang datang semuanya bakar-bakar jenazah. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, ini kena perkemaskan lagi dalam hidup kita. Ya, apatah lagi pada hari Jumaat ni, hari yang patut kita muhasabah diri. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Kita muhasabah diri. Mudah-mudahan kita berubah ke arah yang lebih baik. Allah tidak akan merubah kita sehingga kita merubah diri kita. Rujuk surah Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Apa yang ada dalam diri kita, ubah. Sikap ke, perangai ke, sifat ke, tabiat ke, ubah. Boleh ubah, bukan tak boleh ubah? Boleh ubah. Kalau kita betul-betul nak berubah, boleh berubah. Barulah Allah Ta'ala ubah hidup kita. Daripada malas kepada rajin, daripada dengki kepada redha. Boleh ubah. Sebab diri kita bukan orang lain. Saya tidak boleh ubah tuan-tuan, tapi saya boleh ubah diri saya. Tuan-tuan boleh ubah tuan-tuan, tapi tuan-tuan tidak boleh ubah diri saya. Sebab diri kita, kita yang punya. Nafsu kita, kita boleh didik. Kan tak boleh didik? Boleh didik. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, itulah yang saya nak tekan pada hari ini tentang soal ma'al hijrah yang berkait dengan umur kita, berkait dengan masa kita, waktu yang berlalu. Ingat kata Nabi SAW, tidak berganjak kaki anak Adam pada hari akhirat sehingga ditanya 4 perkara. 4 soalan je, bukan 40 soalan, bukan 4 subjek, bukan 4 hari dalam dewan peperiksaan. 4 soalan. Tapi nak jawab ni saya tak tahulah berapa lama dia ambil, berapa tahun dia makan masa, tak tahu. Pertama, an umrihi fima afnah. Akan ditanya tentang umurnya, macam mana dia guna, dia habiskan umur dia. Bermula sejak dia balik sampai dia mati. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bermula ditaklifkan dia balik sampai dia mati. Macam mana kita gunakan umur kita? Saya guna umur saya, tuan-tuan gunakan umur tuan-tuan. Ada orang daripada muda sampai dia mati, kerjanya meragut. Dia mati pun sebab dia meragut, dia dibelasah sampai mati. Ada orang daripada dia balik, dia merempit, dan dia mati pun sebab merempit. Allah akan tanya ni, ke mana kamu habiskan umur? Nombor 2, lepas umur tanya jasad pula. Apa kamu buat dengan jasad kamu yang ada tenaga, ada kekuatan, cukup sifat sempurna? Saya malu tuan-tuan bila tengok satu YouTube, ada hamba Allah ni tuan-tuan, dia tak ada dua-dua tangan. Tangan setakat siku je dilahirkan begitu. Tapi bukan di Malaysia tuan-tuan, di Pakistan begitulah, di Pakistan ataupun di India. Tapi subhanallah, dia boleh menulis menggunakan jarinya. Dia boleh makan menggunakan jarinya, jari kakinya. Tulis jari kaki ni, tuan-tuan. Dan dia boleh baca Quran. Dia selak Quran menggunakan mulutnya. Nak si budaya, tak nak si dalih. Dan dia boleh datang ke masjid, ke surau. Tanpa tangan dia boleh sujud pada Allah, dia boleh rokok. Dia boleh ambil semayang. Subhanallah. Ada dalam video klip tu YouTube. Saya lupa dah apa nama tajuk tu. Tuan-tuan, tak sempurna, tapi dia gunakan kepada Allah. Macam mana kita pula yang sempurna sifat? Nombor 3, ditanya tentang ilmu yang kita belajar, yang kita dengar, sama ada secara formal ataupun tak formal. Macam mana kita gunakan, kita buat, kita amal ke tidak ilmu kita. Dan yang akhir sekali, yang keempat, soal harta akan ditanya. Mana kita dapat harta, ke mana kita sumbangkan harta. Tuan-tuan, subhanallah. Ya, masa kita pantas berlalu tuan-tuan. Sekejap, ini pun kita ceramah tazkirah dah sekejap tuan-tuan, dah dekat pukul 1 dah. Cuma tuan-tuan,
Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat alim, Ibn Mas'ud ni, perkara yang paling aku kesali hidup aku ialah kalau dalam satu hari matahari tenggelam, makin bertambah umurku tapi tak bertambah amalku. Saya ulang balik, perkara yang paling aku kesali dalam hidup aku ialah kalau satu hari matahari tenggelam, makin bertambah umurku tapi tak bertambah amalku. So kita cek muhasabah diri tuan-tuan, kata-kata sahabat ini, adakah dia menepati hidup kita? Makin bertambah umur tapi amal tak tambah, kurang ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya tertarik kata-kata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini tuan-tuan seorang wali Allah, orang saleh. Orang tanya dia, Tuan Syekh, dia dah berumur dah. Tanya dia, Tuan Syekh, berapa umur Tuan Syekh sekarang? Dia jawab dengan penuh keyakinan, umur saya baru 10 tahun. Semua yang mendengar terkejut. Biar betul, nampak dah tua umur 10 tahun. Dia kata apa? Baru 10 tahun aku benar-benar beramal kepada Allah. Baru 10 tahun kualiti amalannya betul-betul ada. Umur kita tuan-tuan, hak bernilainya, hak beramal dengan penuh kualiti. Semua orang sembahyang, tapi ke mana sembahyangnya pergi? Semua orang puasa, betul tak puasanya berkualiti? Orang pergi haji, berapa ramai dapat haji mabrur? Sebab yang pentingnya kualiti. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah amat menyukai seseorang di antara kamu bila buat kerja, bila beramal, dia buat itqan. Itqan tu ialah dengan kemas, ini dengan penuh berkualiti. Yang tu yang Allah pandang. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita merubah diri kita. Sesiapa dalam kitab Bahrul Dumuk, Lautan Air Mata, karangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa sesiapa di antara kita dah mencapai umurnya 40 tahun tetapi amal kejahatannya lagi banyak berbanding dengan amal kebaikannya, maka iblis akan cium dahinya sambil berkata, alangkah malangnya, alangkah celakanya orang ini. Iblis cium dahi dia. Kalau umur 40 tahun masih tak berubah lagi. Kalau umur 40 tahun, jahat lagi banyak berbanding dengan amal yang saleh. Cukup sekadar itu pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi tazkirah pada minggu-minggu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.